Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik murid-murid, pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan tajuk kelajuan. Okey, kita nak mengira kelajuan menggunakan rumus. Okey, cikgu harap di akhir pertemuan ini nanti semua murid akan dapat mengira kelajuan dengan menggunakan rumus. Baik, terlebih dahulu kita tengok rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam tajuk ini. Ada 3 rumus yang berkaitan dengan kelajuan. Okay, rumus yang pertama kita tengok kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Kelajuan ada kat depan, okay, jarak bahagi masa. Baik, rumus yang kedua ialah jarak sama dengan kelajuan bahagi masa. Jarak ada kat depan. Okay, sama dengan kelajuan darab masa. Rumus yang ketiga ialah masa pula kat depan. Masa sama dengan jarak bahagi kelajuan. Okey, ada 3 rumus. Macam mana nak guna? Bila nak guna rumus-rumus ini? Mari kita tengok. Okey, terdapat 3 keadaan atau situasi yang berkaitan dengan kelajuan. Situasi pertama. Okey. Kita mencari kelajuan, kita nak tahu kelajuan dan kita mempunyai maklumat tentang masa dan jarak. Kita ada maklumat tentang masa dan jarak. Baik, contoh. Okay. Seekor singa berlari sejauh 162 km mengambil masa 2 jam. Berapakah kelajuannya? Okay. Kita ada maklumat tentang jarak, iaitu 162 km, dan kita ada maklumat tentang masa, okay, iaitu 2 jam. Dan kita nak tahu berapakah kelajuannya. So, kita akan menggunakan rumus kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, macam mana nak guna rumus ni? Senang saja. Okey, kita akan gantikan perkataan jarak ini dengan jaraknya, iaitu 162 km yang ni. Okey, kita dapat daripada sini, kita letak kat sini. Begitu juga dengan masa, kita akan gantikan masa dengan 2 jam yang kita dapat kat sini daripada situasi. Baik, jadi so kita boleh kira 162 bahagi 2. 162 km bahagi 2 jam, kita kira nombornya dulu 162 bahagi 2. Cepat kira, siapa dapat? Baik, 162 bahagi 2 sama dengan 81. Okey. Baik, 81 kemudian ni bahagian yang agak penting, iaitu unitnya. Kita nak guna unit apa pada kelajuan ni? Okey, kelajuan dia ada unit dia sendiri, iaitu kita ambil dia daripada jarak dan masa. Kita tengok sini, jarak menggunakan unit kilometer, manakala masa menggunakan unit jam. Jadi, unit bagi kelajuan ini ialah kilometer bahagi jam, ataupun kita sebut kilometer per jam. Okey, kilometer per jam maksudnya kilometer bahagi jam lah. Okey, 81 km per jam menunjukkan, membawa maksud dia bergerak, okey, 81 km dalam masa 1 jam. Okay, dalam masa 1 jam dia boleh bergerak sejauh 81 km. Itu maksud dia. Okey. Dan unit ini kita ambil daripada situasi lah. Okay, kalau dalam situasi dia menggunakan contoh lain lah, bukan singa lah kan, kura-kura ke, dia menggunakan sentimeter, maka kat sini kita akan tulis sentimeter juga. Tak boleh semua tulis kilometer. Okey, macam tu juga dengan jam, masa. Okey, kalau unit yang digunakan kat sini minit ataupun saat, so kat sini pun kita akan tulis minit ataupun saat. Jangan semua tulis kilometer per jam. Okey, salah. Alright. Seterusnya kita tengok situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua, kita mencari jarak dan kita mempunyai maklumat tentang masa dan kelajuan pula kan. Okey, kita tengok
Contoh situasinya, Haikal menunggang motosikal pada kelajuan 70 km per jam. Berapa jauhkah perjalanannya dalam masa 2 jam? Okay, dalam masa 2 jam, berapa jauh dia boleh dapat? Dia boleh capai, kan? Okay. So, macam mana kita nak kira? Kita menggunakan rumus, maklumat yang kita ada ialah kelajuan iaitu 70 km dan masa iaitu 2 jam. Okey. So kita akan menggunakan rumus jarak. Kita nak cari jarak berapa jauh, maksudnya jarak. Jarak sama dengan kelajuan darab masa. Okey. Okey, sama macam tadi kita akan gantikan perkataan kelajuan ni dengan 70 km per jam. Dan kita akan gantikan masa dengan 2 jam. Okey. Jadi jarak sama dengan 70 km per jam darab 2 jam. 70, kita gunakan nombor dulu. 70 darab 2 berapa? Cepat. Okey, kita dapat 140. Apakah unitnya? Jangan pula jadi kilometer per jam. Dah tentulah salah. Okey, jarak. So, kita menggunakan unit jarak sahaja. Yang lain-lain ni kita tolak tepi. Kat sini unit jarak berapa? Apa unit jarak yang digunakan kat sini? Okey, kilometer. Okey, 70 kilometer itu adalah jarak. Kalau per jam tadi dia jadi unit untuk kelajuan, tapi kilometer adalah jaraknya. Sama macam tadi kan, kita tengok yang tadi dia kilometer sahaja. Okey, jadi unit bagi jarak ini ialah kilometer. So kita dapat jawapan 140 kilometer. Inilah jarak yang dilalui oleh Haikal ketika menunggang motosikal dengan kelajuan 70 km sejam selama 2 jam. Dia boleh capai 140 km. Okey, situasi yang ketiga. Apa pula situasi yang ketiga? Kita mencari masa. Kita mencari masa dan kita mempunyai maklumat tentang jarak dan kelajuan. So, kita ada jarak dan kita ada kelajuan. Contoh. Alright. Seekor kura-kura boleh merangkak dengan kelajuan 5 cm per saat. Tengok ni yang cikgu kata tadi, 5. Sebabnya kelajuan dia dikira menggunakan sentimeter dan saat. So, dia kena jadi sentimeter per saat. 5 cm per saat. Berapa lamakah masa yang diambil jika kura-kura itu bergerak sejauh 200 cm dengan kelajuan tersebut? Berapa lamakah? Maksudnya kita mencari masa. Kita nak tahu masa. Sebab tu dia tanya berapa lama. Okey. So kita ada maklumat tentang kelajuan dan kita ada maklumat tentang jarak. Oleh itu kita akan menggunakan rumus masa sama dengan jarak bahagi kelajuan. Okey, sama juga macam tadi, kita gantikan perkataan jarak dengan jaraknya 200 cm serta perkataan kelajuan kita gantikan dengan 5 cm per saat. Okey. So, 200 bahagi 5. Cepat. Ya, kita dapat jawapannya 40. Okey. Dan masa, apakah unit bagi masa kat sini? So, kita ada unit bagi masa ialah saat. Jangan duk tambah kot lain blok. Unit masa ialah saat yang ada kat dalam ni. So, kita pun tulis saja saat. Jadi, masa yang diambil oleh kura-kura untuk mencapai jarak 200 cm ialah 40 saat. Laju juga kura-kura ni jalan. 40 saat boleh pergi 200 cm. Alright. Okey, itu sahaja rumus-rumus yang perlu kita bincang
dalam tajuk kelajuan ini. Okey, cikgu harap awak boleh mengira kelajuan, jarak dan masa bagi situasi-situasi tertentu, okey, yang awak jumpa lah dalam kehidupan seharian, okey, dan juga dalam soalan. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Stay safe, stay home, and stay study.